والسلام على المرسلين ورحمة الله وبركاته ولا تنسوا يا رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدار وجعلنا من مخلصين بالقراءة إلى آمين يا رب العالمين. إذا قال مقدمة في المبادئ العشرة لهذا العلم وبعض ما يتعلق بها. بسم الله رحمه الله. Kita nak masuk kepada satu mukadimah yang satu persahabat yang mana Imam As-Sabbat Al-Malami dia beritahu innal mabadi li kulli 'ilmin 'ashra al-hadd wal mawdu' thumma as-samara wa fadluhu wa nisbatuhu wal wadi'a wa ismu istidlal hukm asy-syari' masailu wal ba'd bil ba'd tafa wa man dara jami'a hadza syarah. Jadi dua-tiga bait syair ini dia nak ceritakan asas bagi satu orang nak memasuki setiap bidang ilmu yang dia nak mengaji. Bila kita nak mengaji ilmu fiqh, kita kena tahu 10 benda yang dikaitkan dengan ilmu fiqh. Bila kita nak mengaji ilmu tauhid, kita kena tahu 10 benda yang dikaitkan dengan ilmu tauhid. Dan bila kita nak mengaji ilmu tasawuf, 10 perkara, 10 benda kita kena tahu dengan ilmu tersebut. Barulah bila kita mengaji, kita pergi dengan maklumat. Kalau tidak, pergi dengan orang-orang sebuah dia Ustaz Ijin pun dah naik motor, Ustaz Ijin pun dah lagi, Roti pun lagi nah, sebab dia lupa tinggi. Jadi maknanya di sini pun sebagai satu mukadimah pendahuluan turunnya cerita apa benda ilmu tasawuf dan kenapa kita diminta sangat mengaji dan apa kelebihan dia, siapa yang mencetuskan ilmu tasawuf, apa pengertian dia, lebih kurang insya-Allah. Baik. Kalau itu kata dia, ini satu mukadimah pada menyatakan permulaan yang sebelum bagi ilmu tasawuf dan menyatakan setengah barang yang bergantung dengan jiwa dengan ilmu tasawuf, yakni menyatakan sebagai perkara yang dikaitkan dengan perbahasan ilmu tasawuf. Nah, sebagai perkara. Baik. Kata mu'allif, permulaannya yang 10 iaitu hadnya. Apa maksud had? Yakni pengertian. Al-had bermakna al-ta'rif. Nah, sebab itulah bila kita kenal ta'rif, kita akan kenal mu'arraf tu dengan tepat. Jadi ta'rif ini berlaku mengikut orang yang buat ta'rif. Sebagai contoh, orang buat ta'rif ayam, seekor binatang, kaki dua, badan berbulu, ada balun atas kepala. Jadi pengertian ni kita pegang, maka kita akan letak pada tiap-tiap binatang. Kita letak sini, oh ni tak boleh, ni bukan ayam. Pasal apa? Dia binatang lah, tapi kaki 4, lembu buang kali. Nah, jalan lagi, tak lagi, oh ini nampak kaki 2 lah, nampak supaya ayam lah, tapi atas kepala tak ada balun, buang kali burung apa tu. Maknanya ta'rif ini akan membawa kita mengenali sesuatu. Jadi bila maklumat tu ada pada kita tengok, kita akan pasang tak tengok, pasang apa nak putih, kaki 2, badan bulu, kepala ada belum putih, sah. Mana bila kita kata ini ayat tepat, kenapa? Ta'rif tu ada pada kita. Jadi ta'rif ini dibuat oleh al-mu'arif, orang yang buat ta'rif mengikut kefahaman dia terhadap sesuatu. Ini baik. Kalau begitu, had yakni ta'rif artinya, maknanya. Makna ilmu ini apa? Baik. Dan tempat hantarannya. Dan ilmu ini di mana tempat dia? Nah, tempat pokok pangkai yang nak dibahaskan itu di mana? Nah, baik. Dan faedahnya bila orang mengaji ilmu tasawuf, apa kelebihan dia? Sampai kita nak mentarghibkan orang, nak menggemarkan orang. Nah,
Tu. Dan macam mana kita lah, kita jual satu barang, kita nak orang beli tentu kita kena contoh kelebihan dia, kekuatan dia, manfaat dia, apa semua. Barulah orang nak beli. Jadi tasawuf ni pun nak memfahamkan sesuatu apa kelebihan dia sampai manusia sanggup-sanggup mengaji, manusia sanggup-sanggup beramal ibadat. Kenapa? Ini kelebihan dia. Baik. Dan nisbahnya, maknanya ilmu ini apa kaitan dia dengan ilmu-ilmu yang lain di sudut agama. Apakah nisbah dia ni mengaji dah satu juzuk daripada ilmu agama ke, ilmu kemahiran hidup ke, ataupun ilmu yang macam mana. Baik. Dan awal-awal orang yang menghantar akan dia, apa maksud menghantar? Yakni menyusut. Siapakah manusia pertama yang menyusut ilmu tasawuf? Bila mana orang kata ilmu ni ilmu bid'ah, iya, tapi kena tambah lagi satu kalimah, bid'ah al-hasanah. Kenapa? Ilmu ni sebenarnya ada di zaman Rasulullah, tauhid ada di zaman Rasulullah, fiqh ada di zaman Rasulullah, tetapi penyusunan itu adalah berlaku selepas Rasulullah. Sebagai contoh, ilmu tasawuf ditadwinkan oleh Imam Junaid al-Baghdadi. Apakah sebelum Imam Junaid tidak ada ilmu tasawuf? Ada. Zat ilmu semua mari daripada Rasulullah, cuma penyusunan saja. Macam mana Imam Bukhari rahmatullah alaih, dia mentadwinkan, menyusun segala hadis-hadis sahih. Mana hadis ni zaman Imam Bukhari ke? Dah sebelum Imam Bukhari pun ada dah hadis. Mana hadis? Mari daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma dia hanya menyusun. Sebab kalau tidak ada penyusunan, dia akan hilang. Baik, jadi tasawuf pun ada tukang susun, fiqh ni pun ada tukang susun. Semua ilmu yang bersanad mesti kena ada tukang susun. Ini yang dikatakan kelebihan. Baik. Dan namanya kita menjadi ilmu ni berapa nama? Kenapa diminta kita tahu? Kerana takut kadang-kadang sesuatu benda itu dikatakan ma ta'addada fil lafzi wa tahada fil ma'na. Suatu benda tu bermacam-macam lafaz dia, tetapi nama dia satu ya. Mari sini orang panggil Mamat, depan tu orang panggil Dolak, pergi sana pula orang panggil Mamun, tuan satu ya. Dah, tu Melayu cakap kencak, orang Arab kata mil'aqah, orang putih kata sepul, Cina itu tak tahulah, tapi benda satu ya. Tu benda tu satu ya. Jadi maknanya kadang-kadang orang panggil ilmu al-wujdani, ilmu al-dhuqi, ilmu al-laduni, ilmu as-sufi, benda satu, ilmu nak menyucikan hati. Betul, walaupun nama dia banyak, tetapi menjuruskan kepada satu pengertian. Baik, kemudian kata dia, dan tempat yang dikeluarkan dia daripadanya, yang tempat mari mana tasawuf. Tu ilmu tasawuf ni di mana tempat ambilan dia? Apakah dia ni ilmu ni mari daripada dulu zaman-zaman dulu, 50 tahun 60 tahun dulu, mereka ni mengaji di Mekah. Bila mengaji di Mekah, kena kata dah 45 tahun 10 tahun dulu Mekah, pandai cakap Arab, lepas dia makan nasi Arab, nasi mandi tu pokok rumah, dah kata lebih jawab dia contoh ambil, lepas tu balik balik muhur pada kampung lalu tu. Mesti kena ada tempat ambilannya. Apakah mereka ni tak duduk saja makan nasi mandi, tak ada kerja nak buat apa dah. Dah ambil kata dulu. Boleh main Malaysia, cetak je orang. Lepas tu kalau orang tanya rakam, tahu apa? Aku ngaji Mekah, aku tahu. Betul. Mesti ada tempat ambilan dia. Sebab ini bukannya mereka ada manfaat dia bagi. Baik. Kemudian kata dia, dan hukum syarak suruh menuntut akan dia. Apa hukum syarak? Minta supaya kita mengaji. Tu syarak minta. Ini bukan permintaan satu kerajaan ke permintaan ayah mak. Ini permintaan daripada syarak, suruh kita mengaji. Tidak ada satu perundangan yang tinggi daripada syarak. Baik, apa hukum kita mengaji? Dan segala masalahnya, mana segala perbincangan yang dikaitkan dengan ilmu ini, apa benda? Ilmu ini nak membincangkan benda apa? Baik. Kemudian kembali kepada yang awal tadi.
maknanya, adapun maknanya pada lughah. Al-had yang pertama tadi, dia kata bermula permulaan yang 10, iaitu hadnya. Baik, kalau begitu, adapun maknanya pada lughah itu, dan iaitu, maka iaitu as-safa. Apa maksud? Artinya bersih dan jernih dan hening suatu itu daripada najis dan kotor yang hissi dan yang ma'nawi. Ta'arif ilmu tasawuf di sudut penggunaan bahasa dikatakan as-safa. Walaupun pengajian kita yang bermula awal dulu, tasawuf ni ambil dekat 10 kalimah daripada Sufah bin Murrahlah, dan seorang bangsa Arab Quraisy yang sentiasa beribadat kepada Allah Ta'ala dalam Masjidil Haram sampai tak keluar-keluar. Maka orang ambil lah daripada nama dia, tasawuf. Katanya ambil juga suf, pakaian yang kasar-kasar, bulu-bulu ni. Kerana orang tasawuf biasa orang zuhud, katanya ambil daripada faila sufi. Nah, cantuman dua kalimah ni daripada kalimah falsafah. Nah, kenapa? Biasanya ahli tasawuf orang yang bercakap tentang hati, yang mana bila manusia dengar terpaut dengan kalam dia, keasyikan dia. Jadi sini dia hanya ambil satu je daripada as-safa, makna pembersihan. Nah, pembersihan apa? Pembersihan hati. Sebab tu kata dia artinya bersih dan jernih dan hening. Nah, suatu itu daripada najis dan kotor yang hissi dan yang ma'nawi. Apa maksud najis yang hissi? Najis yang hissi, yakni najis yang dapat dikesan dengan panca indera. Kita kena tai hijau ke, tai kucing ke, baju kita kotor ke, itu dikatakan najis hissi. Nah, adapun najis ma'nawi, iaitu kekotoran dalaman, yakni kekotoran daripada hati manusia, daripada penyakit-penyakit batiniyah. Jadi bila orang yang mengaji tasawuf, ta'rif pengenalan dia yang pertama, dia akan menghadapi satu proses pengheningan, proses pembersihan luaran dan dalaman. Jadi apa kurang ilmu yang kita nak mengaji? Nah, sebab tu kalau sekiranya masih ada perangai-perangai yang tak eloknya, hasad, dengkinya, ke maknanya masih kapasiti kurang ilmu ni. Nah, sebab ilmu ni kalau kita masuk betul-betul, mesti akan berlaku satu proses dalam jiwa manusia, iaitu proses pengheningan. Nah, itu proses pembersihan, sama ada luaran ataupun dalaman. Luaran, dah. Sebab tu kalau kita tengok orang mengaji tasawuf, konon dia pakai salbeh-salbeh, dah. Tu kira-kira misai untuk biar mulut, dah. Tak ada anak ni, kira nak meratik ni, dah. Tu nak tengok muka cermin pun tak ada anak, dah. Tu bukan tasawuf, tu serabu. Tasawuf ni bukan lagi, dah. Mesti kita tunjukkan keterangan Rasulullah, dah. Rambut dia sentiasa berminyak, dah. Misai diandam, lihyah diandam, janggut. Banyak orang tengok saya kok tertarik. Nah, kalau kita main dengan sabuk-sabuk, jadi orang tengok ada sabuk tak? Kita 10 boleh sabuk je lah. Itu. Sebab itulah ini dia panggil pembersihan. Baik. Hak dalaman pula, innal fadha aqalibul qalbi. Sesungguhnya lafaz di lidah ini melambangkan acuan di hati. Nah, sebab itu orang tasawuf ni dia cakap tu, cara dia cakap, kita dengar solat lah. Dia tak sabu-sabu, dia cakap beranjur, sepatah-sepatah, agak-agak kita boleh faham. Nah, lepas tu dia akan cakap benda yang penting. Nah, sebab tu sepatah dia cakap kadang-kadang sampai ke mati, manusia terkesan. Nah, kenapa? Kerana percakapan ini sebenarnya mari bertinta ilahi. Bila dia renung tengok, dia cakap sepatah. Nah, bukan maksud dia ni tidak mesra alam. Nah, dia cakap, tapi dia cakap benda yang betul-betul pure, solid, ada manfaat. Apa? Kerana bila dalam bersih, luar bersih, tidak ada manusia yang tidak cintakan bersih. Nah, disebab kebersihan ni hak semua orang sama. Baik. Hak tak mau bersih, ikut tak payah. Baik. Kemudian dia kata dia,
Dan makna ada. Bermula maknanya pada istilah yakni penggunaan suatu pengertian di dalam suatu bidang ilmu. Tu. Dalam bidang ilmu ni sebagai contoh, kita kata orang yang mengaji nama-nama saintifik. Bunga raya apa mana dia? Dia sebut nama dia. Jadi hak ni dia pun istilah dalam saintifik dia lagu tu. Kita tak boleh engkar lah. Kita kata apa sebab makna bukan kalimah tak boleh. Itu istilah dia. Fiqh apa istilah pengertian dia? Tauhid apa istilah pengertian dia? Ini bidang syarak. Kalau kita masuk bidang perubatan sebagai contoh, doktor akan ajar kita istilah ni hak diubah ni gini-gini. Kalau kita masuk bidang pertukangan, welding, hak ni dia panggil istilah rod lah, hak ni istilah besi ke, hak ni istilah api banyak macam. Itu penggunaan yang digunakan dalam bidang ilmu tersebut. Jadi kita tak boleh nak ingkar. Kita kena terima pengertian itu. Baik. Kata dia mahwul basyariyyati. Istilah mahwul basyariyyati wa tajridul ilahiyyati, artinya menghilang daripada dia akan perangai yang dibangsa akan dia akan perangai kepada manusia. Mana kita ni manusia, kita cuba lenyap dalam perangai manusia. Ini pengertian yang agak dalam. Pengertian yang agak dalam. Dia bagi kita nak menghilangkan sifat-sifat manusia, lepas tu nak pakaikan dengan sifat malaikat. Hebatlah. Tu. Pendek kata hak ni pengertian ni kecil sangat. Seolahnya dia nak ajak kita ni naik taraqi dalam satu maqam yang tinggi. Yang mana adunan dalam manusia ni syaitan pun boleh masuk, malaikat pun boleh masuk, semua boleh. Dan masing-masing nak berebut satu tapak dalam jiwa manusia, iaitu hati. Andai kata hati satu orang hamba ini ditawan oleh malaikat, maka jadilah dia seorang hamba yang berbahagia. Otak duk baca fikir, nak buat amal ibadat, nak buat baik, tak ada benda jahat tak langsung. Walau dia sendiri boleh buat jahat sebab dia manusia, dia bukan maksud. Tapi dia telah hilangkan sifat kemanusiaan dia. Maksudnya berbina kepada sifat malaikat. Boleh tak boleh? Jawabnya boleh. Bukan 100%. Dan macam ambil sebahagian. Bukan total kita tak boleh tukar sifat kita 100%. Tapi sebahagian mana? Malaikat makan tak makan. Lah ni kita tak makan. Habis tisu. Waktu sembahyang kita sembahyang, waktu kerja kita kerja. Tapi sifat dalaman sebarang kekotoran, malaikat ada buat kenak kau, ada dengki tak? Baik, benda tu kita ambil. Fizikal tetap kita sebagai seorang manusia. Sebab tu bila orang masuk tasawuf, dia mati. Lepas tu dia pusing. Dia tanya kawan dia, anak buat apa nampak? Kau yang sini. Kita semua nak pening. Lepas dia khayal, dia rasa kata dia naik. Ini masalah apa lagi? Dia pergi jumpa tu kata, semalam saya mimpi kamu ni kena mati paling kurang 3 juta. Jadi dia makan. Tu kata pejabat. Tu mati kat orang tu. Ini masalah memang. Dia bukanlah betul. Dia mesti ada prosesnya. Tu mesti ada prosesnya. Baik. Kemudian yang kata dia, yang ada dan dipakai dengan segala perangai yang dibangsakan dia kepada segala malaikat. Cuba tengok kalimah perangai. Perangai mana adab ataupun akhlak, itu saja. Fizikal kita manusia, maka kita tetap akan manusia. Sebab itulah bila manusia bertukar peri kemanusiaan, maka manusia akan jadi kebinatangan. Apakah manusia bila jadi kebinatangan itu dia jadi binatang, jadi rimau, jadi singa? Dia tetap manusia. Tetapi perangai yang mengeluarkan perbuatan dia itu telah bertukar menjadi haiwan. Ini yang dimaksudkan. Sebab tu kalau kita nak ubah tu kena jadi macam dalam bintang filem. Sat-sat jadi serigala, sat-sat jadi boya. Siapa nak begitu? Kalau insan nafi'ah, tak boleh. Manusia sebaik-baik kejadian. Sebab itulah satu masa dulu bila saya balik daripada Yaman, penunjukan yang saya pernah cerita kepada tuan-tuan, dia macam-macam. Ada orang yang cari mak bunian lah, putri bunian lah. Satu orang tu dia bertengkar.
Dia kata, Ustaz, waktu itu saya belum kahwin ni. Dia kata, orang macam Ustaz ni, Allah putri punya nak sangat dia buat tu lagi. Dia kata syarat nak nikah dengan putri punya Ustaz mudah, tapi saya tengok syaratnya dah. Syarat yang pertama, cakap tak boleh mohon. Syarat yang kedua, sembahyang jangan tinggal. Lepas tu saya gelak. Dia marah dia. Dia kata saya bukan mami Ustaz ni semua ni. Dan saya gelak pun gelak semua. Kata saya gelak kan ni. Lepas saya bawa Ustaz gelak. Saya kata apa yang saya tahu, kalau tak nikah dengan putri punya, aku sembahyang tak boleh tinggal. Cakap tak boleh mohon lah. Sebab hak ni harus semua syariat. Satu yang kedua, pasal apa yang Tuan kata dia segak? Dia segak dah. Saya kata dia tak segak. Segak Ustaz tak ada tengok dah. Saya ni pergi ke Indonesia ni, sampai pergi tempat berternak bunian. Ingat ke ada orang ternak lembu kerbau kan? Bunian pun ada orang ternak. Itu ni. Ini pokok yang mutataraf ni. Tak. Jiwa dia dah habis dah dengan benda mah dalam tepayan. Kalau mati makan roti nak buat ni. Dan tu lah macam mana pun dia alam dia, kita tengok dia kata saya kata tak. Yang saya manusia. Adapun saya dia tu sebab dia itu merupa jin. Allah Ta'ala jadikan dia tuan-tuan semua. Allah Ta'ala jadikan dia, kalau pagi ni Tuhan cipta dia, pagi ni dia terus jadi mukallaf. Pagi ni dia kena bicara ilmu, kena mengaji, kena maya apa. Kalau dia tu di Islam. Kalau dia jin bukan Islam, pagi ni juga bicara orang kira ada kacauan. Jadi mana saya mak kita lahirkan kita, beranak kita. Pagi ni dah tubuh gigi, pagi ni jambut penuh, dah lari, tak ada nak tisu. Yang tokok tek putih dia. Lari pakai tok dulu. Dia kita segak ni. Sebab yang pertama Tuhan beritahu khalaqal insana fi ahsani taqwim. Manusia sebab dia kerana pembesaran kita itu cantik. Daripada kecil naik. Lepas tu tak elok tu mati habis. Ini beranak pagi ni penuh badan. Saya kata cuma dia hanya merupa. Tajamul dia bagi. Tak merupa saya merupa kuat. Jadi kita terkhayal dengan dia. Sebaik-baik kejadian kita manusia. Sebab itulah Rasul-Rasul, Nabi-Nabi Tuhan di kalangan manusia. Tuhan tak ambil di kalangan jin ke saja. Tak ada. Walaupun jin ada Islam. Jadi itu kita jangan terperangkap. Makan bila mau kita soal isu memang Ustaz, semalam saya mimpi putih turun lagi. Nenek rokok kan. Putih nak mati ya. Baik. Kemudian dia kata dia, dan sunyi, artinya disunyi akan zat Tuhan daripada barang yang memberi cedera akan ketuhanannya. Mesti kita bersihkan zat Tuhan kita daripada sebarang sifat kekurangan. Kenapa? Allah Tuhan yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan tidak ada sama sekali sifat kekurangan. Sebab itulah kalau kita mengaji tasawuf masih berselaru dengan benda-benda yang merosakkan akidah, maka itu sebenarnya bukan tasawuf. Kena faham. Sebab itulah tasawuf walaupun dia ilmu batin, dia mesti bergerak dengan syariat. Kalaulah kita dengar orang tu mengajar tasawuf dan dia tidak bergerak dengan syariat, buat kerja ikut dan kita kata itu bukan tasawuf. Sebab dia kata dia punya tasawuf kuat. Bila sampai satu makam yang tinggi ni, semayang tu pendek kata tak kena angkat takbir lah. Pakai niat boleh dia kerja. Pakai niat. Semayang pakai niat. Ya betul lah, kita semayang pun kita niat juga. Takkan kita semayang kita tak niat pun. Tapi dia kata dengan niat dia ni menghimpunkan segala-galanya, rukun perbuatan, rukun i'tiqad, rukun semua perlu dengan sekejap. Cukup bagi dia semayang. Baik, kita kata kalau semayang pun kena niat. Pasal apa waktu makan tak pakai niat? Patutnya waktu makan minum tengok nasi mamak, nasi kandang, kita niat makan nasi. Jangan nasi kau ni kita terus. Tengok dia tu pun kita niat tu. Ni tak apa semua tak. Itu masalah dia bagi. Itu masalah. Baik. Dan ada pun tempat
Tuhan di mana? Maka iaitu zat Allah Ta'ala. Apa maksud zat Allah Ta'ala? Yani bukanlah bermaksud hakikat zat. Mana kita mengetahui zat Allah, zat yang tidak bersifat dengan kekurangan. Maka zat Allah zat yang suci, yang bersih. Maka kita juga diminta membersihkan zat kita. Nah, inilah yang dikatakan menyuci lahir dan batin. Allah Ta'ala suci bersih, Tuhan cintakan yang bersih. Maka kita diminta macam itu juga. Bukan lebih maksud kita nak kena hakikat zat Tuhan itu, tak boleh. Tak boleh. La ya'arifu kunhu illa hu. Kita akan mengetahui hakikat zat Allah melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Usahakan hakikat zat Allah. Hakikat zat makhluk kita sendiri pun kita tak tahu. Cuma kita hanya diminta berfikir saja. Baik. Dan zat segala makhluk ini daripada sekira-kira dinafi dan difanakan mereka itu, dan segala maqam dan segala ahwal bagi sekalian orang yang arifin, yang salikin, dan segala jalan bagi segala amalan mereka itu. Inilah pengertian tasawuf. Yang pertama kata dia, tasawuf ini penyucian, mesti kita bersihkan zat Tuhan kita. Sebab kita nak sembah dia, kita nak buat amal ibadat banyak, mana boleh kita i'tiqad kata dia masih ada kekurangan. Itu yang paling besar sekali. Itu yang paling besar sekali. Jadi pendek kata, kalau kita tidak sampai di maqam tauhid dulu, kita tak boleh nak membina tasawuf. Tak boleh. Sebab tauhid ni aqidah, satu tapak untuk binaan-binaan yang lain. Macam kita kata surau masjid kita ni tapak, barulah boleh dinaik benda lain. Jadi mana asas mestilah dalam aqidah itu kita bersih. Kemudian kata dia, dan zat segala makhluk. Macam mana kita nak cucikan, nak faham kata segala makhluk yang berada di sekitaran kita ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena nampak di situ. Inilah yang dikatakan pandangan hakikat. Walau orang tu jahat, binatang pun semua nak nampak kata dia ni diciptakan oleh Allah. Baru waktu tu hati kita jadi tenang. Lepas tu barulah kita tengok syariat pula. Kalau dia salah, tetap kita kena kata dia salah. Kalau dia betul, dia betul. Ini yang dikatakan hati kita bersih. Dalam apa jua keadaan kita tidak mengkritik perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kata, bila rezeki masuk kat kita, alhamdulillah, sonong gembira semua. Bila tak main, puasa tak. Pasal semua kita nampak kata ini peraturan qanun Allah Ta'ala. Barulah waktu itu kita akan selamat. Baik. Kata dia, daripada sekira-kira dinafi dan difana akan mereka itu. Mana lenyap, hilang semua sekali. Apa yang kita nampak? Hanya Allah. Bukanlah maksud di sini tuan-tuan, agak dalam perbahasan dia, bukanlah bermaksud al-ittihad wal hulul, wahdatul wujud. Bukanlah itu. Maksud dia di sini ialah memang pengertian ke arah itu, tetapi maksud dia kita nampak segala akuan, segala ayat, di dalam itu kita nampak perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyebabkan kita tidak mengkritik. Fana maknanya kita lenyap daripada pandangan hak lahir yang kita nampak batin. Dalam apa jua keadaan, hati kita akan tenang. Kenapa? Semua yang berlaku itu adalah daripada ciptaan dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua berlaku dengan perbuatan Allah. La tataharrak zarratun min makan ila makan akhar illa biiznillah walahu hikmatun masturatun. Tidak akan bergerak satu benda daripada satu tempat ke satu tempat melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sana pasti ada hikmah-hikmah yang tersembunyi yang mana kita tak tahu. Itu maksudnya. Baik. Dan segala ahwal bagi sekalian orang yang arifin, kita nak tahu segala maqam, kelakuan orang yang mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maqam apa? Martabat mana? Kenapa dia boleh sampai di situ? Sebab itulah kata guru saya Habib Hasan rahimahullah, yang terbaik bagi seorang murid, seorang anak murid
Dia bukan mengkaji kedudukan tubuh dia, maksudnya tahu tubuh dia wali tu lah, wali ni lah, kutub lah, abdal, otak semua. Tak. Dia mengkaji macam mana tubuh dia boleh sampai kepada peringkat itu. Dia yang jadi maqam ni berapa yang dia buat. Oh, dia kena langkah 10 langkah. Kalau kita tak sampai 10, sampai 2 sudah. Nah, tapi bagi murid yang tak apa nak cerdik, dia banyak bercakap tentang kekeramasan guru dia. Oh, tu warnanya khaman, tu warna begini dah. Tu tak apa lah, tu warna yang hang tu tak nak. Nah, dia cakap pasal tu, ramai orang bercakap sekarang itu. Maknanya dia ni berbangga-bangga tumpang kekeramasan tu dia, yang dia sendiri tu harus. Itu masalah dia ni ya. Kalau orang yang seperti kita tengok satu orang tu kaya, dia jadi jutawan. Nah, kita nak bangga-bangga naik kereta dengan naik seronok tumpang nama dia, apa benda yang kita dapat? Nah, kita diminta mengkaji perjalanan dia. Berapa tangga yang dia naik untuk letakkan dia sebagai seorang jutawan dalam usahawan. Oh, dia dah buat 10 tangga, kita dapat 3, 4 cukup. Teruskan, lama-lama kita juga akan sampai di situ. Nah, tapi kalau kita terperangkap dengan kemewahan dia, kita sonok, kita cerita, oh kawan, pakai kawan, yang hang tu benar. Nah, dia kawan. Jadi maknanya diperangkap. Jadi di sini pun diminta kita mengkaji ahwal mereka itu supaya kita faham. Dan sebab kita juga akan turut laluan mereka. Baik. Bagi segala orang yang arifin, yang salikin, dan segala jalan, bagi segala amalan mereka itu benar apa yang dia buat. Ini yang kata kita mengkaji. Jadi tasawuf dia nak kita buat benda tu. Apa wirid yang dia baca lepas sembahyang subuh. Nah, itu kenapa dia boleh duduk dalam keadaan tenang, tak ada serabut-serabut kawan-kawan, rezeki dia murah, Allah Ta'ala tamat. Pasal apa benda apa yang dia buat. Nah, tu amalan apa yang dia buat, zikir apa yang dia bawa. Nah, ini benda. Nah, ini benda yang kita diminta kita mengkaji. Nah, sebab itu bila kita turun depa, makna kita terpaksa meletakkan tapak kaki kita di bekas tapak kaki yang diletak oleh mereka. Kenapa? Karena tapak kaki mereka ini ada sambungan tali menali hubung-hubung dengan bekasan tapak kaki yang diletak oleh Rasulullah. Selamatlah kita ada. Dah kita ambil tapak kita, tak atas tapak kita. Tubuh ni ikut tapak kaki kita dia pula. Jujur suruh sampai Rasulullah. Dan itulah bagiannya kita nak jadi usahawan, nak berniaga, nak kerja lagi, tak ada masalah apa lah. Yang penting tapak kaki. Maksud tapak kaki itu bukan tapak kaki kita hidup atas lutut. Laluan perjalanan hidup mereka. Nah, dalam hidup mereka ni cuai dan dalam ibadat. Cuai, tak ada masalah. Baik, itu pengertian yang mudah. Baik. Dan ada pun faedah ilmu tasawuf ini, maka iaitu sampai kepada ma'rifah akan haqq ta'ala, akan sebagai ma'rifah yang sempurna. Habis, situlah kemuncak sekali seorang abid, seorang hamba yang arif akan sampai kepada maqam hakul yaqin. Sebenar-benar yakin habis. Mana tidak ada yang sebenar melainkan Allah. Kenapa? Karena bila dia dah kenal Allah dengan sebenar-benarnya, maka bila Tuhan buang segala alamat. Tuhan buang segala alamat apa semua, tetap dia kenal Tuhan. Kita kenal kata baju ni mereka dia nama apa? Orlando. Pasal kalau ada cop lama, baik kita buang belakang, buang depan. Bila orang dah kenal, tak perlu cop lagi, tetap dia nama apa dia dah tahu dah. Pasal apa? Pasal dia kenal. Sebab tu orang al-arif billah, dia dah kenal Allah Ta'ala sampai satu masa, andai kata Tuhan buang segala alamat, hak kita mengenai tauhid sikit-sikit wujud artinya ada, baru alam ini tidak baru-baru dah. Sampai bila nak lama duk baru-baru. Sebab kita masih nak pergi ke tanda. Mereka ni hati tu rak dengan Allah Ta'ala, maka tak perlu alamat-alamat lagi. Tu ini sebagai special case. Di mananya inilah yang dikatakan faedah. Bila kita sampai di situ, kerja buat kita tak akan terganggu.
Nah, tidak kata oh tak boleh pergi kerja lah pagi ni, pasal aku nak kena mati 3 juta. Ada. Tak ada masalah. Nah, tu kerja tetap kerja, tahajud malam boleh buat, menegak tetap menegak. Bahkan Tuhan buka di sana kita rasa satu keajaiban yang tak terhingga. Pasal apa? Ibadat kita boleh buat macam biasa. Kerja kita tak terganggu, lepas tu sembahyang apa semua sempurna. Kenapa? Inilah yang dikatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Inilah yang dikatakan makhraj. Nah, macam orang mengerti tauhid, mengerti tajwid, ada makhraj. Makhraj mana kotak huruf. Makhraj huruf fa kita pergi buh tempat mim, lingkup dulu. Dah, makhraj huruf fa buh tempat ha. Dah. Herat dulu. Makhraj tempat kotak huruf nak keluar. Jadi bila Tuhan buka laluan untuk kita keluar, dia kepit macam mana pun tetap kita boleh keluar. Siapa? Yang buat masalah sebenarnya hakikat Allah, yang menyelesaikan masalah hakikatnya Allah. Bila kita bertumpang apa, tidak ada sebab kita. Inilah yang dikatakan santara hasil daripada ilmu tasawuf. Baik. Kemudian kata dia, dan adapun kelebihan ilmu tasawuf ini, maka iaitu semulia-mulia ilmu bangsa agama, kerana ia daripada jumlah ilmu tauhid. Bahkan tetapi ia pati ilmu tauhid. Tasawuf sebenarnya satu juzuk daripada ilmu tauhid. Kenapa? Kerana kita kena klik, kerana kemuncak bagi ilmu tasawuf ialah pengabdian kepada Allah. Nah, itu kemuncak. Betul kalau orang masuk ilmu tasawuf tak tahu tak mau sembahyang. Nah, orang masuk ilmu tasawuf tak tahu tak mau puasa. Jadi pelik dulu. Nah, tasawuf kena mau begitu. Sebab tu ilmu ini dia panggil satu juzuk daripada ilmu aqidah. Nah, manusia sanggup bermati-mati kerana Islam, kerana apa? Yakin dengan Allah. Dan percaya dengan Allah. Dan sanggup buang kemewahan kerana apa? Yakin dengan Allah. Kerana apa? Nampak kemewahannya akan diterima di akhirat nanti. Sebab itu dia satu juzuk daripada aqidah. Ini benda yang kita kena faham. Baik. Kemudian kata mu'alif, dan ada pun nisbah ilmu tasawuf ini, iaitu maka iaitu setengah daripada ilmu agama yang 3 bahagi. Mana? Maksud 3 bahagi ini fiqh, tauhid, tasawuf. Tasawuf ini satu juzuk daripada ilmu agama, iaitu ilmu usul. Ilmu usul mana ilmu aqidah. Dan ilmu tasawuf, ilmu yang kita bincangkan sekarang ni. Dan ilmu fiqh. Bahkan tetapi ilmu tasawuf ini mentahqiq, ia apa maksud mentahqiq? Meneguhkan dan menguatkan ia tasawuf bagi ilmu usul. Tasawuf inilah sebagai akak sokong ataupun akak tunjang yang nak kuatkan ilmu usul. Dan dia juga bukan setakat mengkuatkan ilmu usul dan menghening, yakni membersihkan ia tasawuf bagi ilmu fiqh. Dan fiqh pun dia bersihkan. Pencuci ibadat kita ialah sufi. Menguatkan akidah kita ialah sufi. Kalau gitu fiqh ni, tauhid ni tak terlepas daripada tasawuf. Maka dialah yang mengikat kedua-duanya. Dan iaitu maka rantaian daripada 3 ilmu ini mesti kita kena ketahui. Tauhid pun kita kena tahu, fiqh pun kita kena tahu, tasawuf pun kita kena tahu. Waktu itu barulah kita sebenarnya berhasil sebagai seorang manusia. Dan kita dilepas hidup di mana tempat itu tidak akan ada masalah. Kenapa? Karena kekuatan dalaman kita telah kuat, kekuatan luaran kita telah kuat. Tahulah kita ke mana pun kita akan selamat, insya-Allah. Baik. Kemudian kata mu'alif, dan adapun awal-awal orang yang menghantar akan ilmu tasawuf seperti barang yang dikata orang, maka iaitu Syekh Junaid Al-Baghdadi, Imam Junaid Al-Baghdadi, dan ulama yang pertama yang mentadwinkan, yang menyusun ilmu tasawuf ini. Tu maknanya yang membukukan segala cerita yang berkaitan dengan sufi, baik liriknya, baik Arabnya,
baik maqamnya, baik cara perjalanan hati seorang menuju hadratillah, semualah dia susun. Maka hasil susunan dia dipecah, dihurai oleh ulama-ulama yang lain. Maka terbitlah kitab-kitab yang kita ngaji berdasarkan kefahaman ulama tentang ibarat yang Imam Junaid susun itu. Jadi maknanya Imam Junaid itu pula dia susun hasil dari pengamatan yang ambil kepada as-salaf, orang dahulu, yang ambil daripada para sahabat, yang turun mai daripada Rasulullah, yang dia ambil jadi sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan untayan. Bukanlah bermaksud bila dia susun sebelum itu manusia tak ada tasawuf, tak ada. Sebab ilmu ni ilmu Allah yang mari daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tidak ada benda yang nak mengurangkan, mencacatkan ilmu kita apabila kita mengaji ilmu-ilmu yang sedemikian. Nah, bila kita mengaji ilmu, tidak ada benda yang akan nak mengurangkan kita. Baik. Kemudian kata mu'alif, dan ada pun nama ilmu tasawuf ini. Masa kita sampai dah. Ya, dinas pembicaraan. Nah, soal kita sama masa dia soal saya kalau kita buat di Ali tengah-tengah masa ini. InsyaAllah kita sambung esok. Contohnya kalau kata kita, dia orang pergi faham sudah. Dan dia faham sudah. Nah, ustaz tu tak bertang, kita ambil kitab boleh baca insyaAllah. Kalau boleh baca insyaAllah boleh kita baca dia seorang je. Wallahualam.